بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلوات الله بر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. Pertama sekali rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat menunaikan salat fardu maghrib di Masjid Pekan Tajau ini secara berjemaah, dan kita teruskan dengan zikir dan kemudian dengan majlis ilmu ini insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung kitab Mukhtasar Madhab Imam Syafi'i. Saya harap yang belum ada kitab boleh dapatkan. InsyaAllah kita akan cuba habiskan kitab ini daripada kulit hingga ke kulit insyaAllah. Kita masih lagi pada muka surat yang pertama. Muka surat pertama ni adalah berkaitan dengan muqaddimah. Muka surat nombor 1 berkaitan dengan permulaan, dia menceritakan kitab ini. Pada perenggan muka surat yang pertama tu bahagian bawah, tengah-tengah tu. Kita sambung untuk hari ini kerana yang di atas tu kita dah baca. Berkata tuan kitab, guru kami Syekhuna Abdillahil Harari rahmatullahi alaih, وبعد فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. Yang bermaksud, dan adapun selepas itu, iaitu selepas muqaddimah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka ini adalah ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama yang daruri, yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya, daripada perkara-perkara yang berkait dengan i'tiqad dan hukum fiqh, bermula daripada at-taharah, bersuci, hingga haji, dan beberapa hukum yang berkait dengan muamalat berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ringkasan tentang akidah, fiqh, muamalat dan beberapa ilmu tentang asas tasawuf mengikut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah imam mujtahid mutlak. Makna mujtahid mutlak ini adalah seseorang yang mampu mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum yang baru yang tidak dinaskan di dalam Al-Quran. Maksud tidak dinaskan maknanya tidak disebut dalam Al-Quran, dan tidak dinaskan di dalam hadis, yang tidak disebutkan di dalam hadis. Maka ada hukum-hukum yang baru diijtihad oleh beliau seorang, iaitu Imam Asy-Syafi'i antaranya. Kerana ulama-ulama mujtahid ini yang masyhur ada 4 orang. Tetapi banyak lebih daripada 4 hakikatnya. Ada Imam Al-Auza'i, kuburnya, makamnya saya pernah pergi di Beirut, Lebanon. Seorang ulama mujtahid namanya Imam Al-Auza'i. Subhanallah, bila saya pergi kubur dia, rasa ada rasa ada macam tenang di kubur dia tu.
Kita tak sembah kubur tuan-tuan bila kita pergi kubur orang-orang saleh, para wali, para anbiya. Bukan maksudnya kubur Nabi dekat Madinah tu kita pergi kita sembah kubur, tidak. Kita pergi di situ, kita baca surah Fatihah, kita hadiahkan, sedekahkan kepada para ulama dan juga kita mohon moga-mogalah dengan keberkatan mereka ini Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita. Ya. Imam Auza'i itu di antara imam mujtahid yang level dia tinggi. Kita ni kecil-kecil je, ulama-ulama yang zaman sekarang ni bak kata tak ada sampai ke level mujtahid. Pertama sekali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama dia Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Nu'man bin Thabit Al-Kufi seorang ulama mujtahid yang sempat bertemu dengan beberapa orang tabi'in. Bahkan dikatakan Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan beberapa orang para sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi, dia sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi. Sebab ada sahabat Nabi umurnya yang panjang. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umur dia 100 tahun. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kata-katanya yang sedap kita selalu dengar adalah dia kata, aku berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Tak pernah pun waktu aku jadi khadam Nabi, berkhidmat dengan Nabi, tak pernah Nabi marah aku sekali pun. Itu dia, akhlak Nabi. Dan dia ini di antara sahabat Nabi yang mendapat warisan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Pertama sekali Imam Abu Hanifah, ulama mujtahid. Kemudian Imam Malik bin Anas yang berada di bumi Madinah. Kalau tuan-tuan pergi ke bumi Madinah, di tanah perkuburan, ini makam Rasulullah. Ini makam Rasulullah. Kalau masuk daripada sebelah kanan daripada arah menghadap kiblat, itu Babus Salam nama dia. Bila kita masuk Babus Salam di Madinah, bukan di Mekah. Masuk Babus Salam, kita jalan, kita akan nampak mimbar, kemudian mihrab, mimbar Nabi, kemudian mihrab Nabi, kita nampak sebelah kiri itu. Kemudian kita akan nampak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian makam Sayyidina Umar, kemudian keluar Babul Baqi'. Babul Baqi' ni sebab apa Babul Baqi', pintu Baqi'? Sebab depan tu terus tanah perkuburan Al-Baqi'. Kalau kita pergi ke tanah perkuburan Al-Baqi' ni, penuh banyak kubur-kubur para ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat. Dan di antaranya sudah pastilah keturunan Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu Sayyidah Fatimah, anak perempuan Rasulullah, di sana di Baqi' kuburnya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, di Baqi', di kuburnya di Baqi'. Dan di antara kubur yang masih lagi ada dekat situ adalah kubur Imam Malik bin Anas. Kubur Imam Malik bin Anas ni special. Saya tengok tu, ya Allah, tak berubah dia punya batu nisan dia tu, tak berubah, masih lagi keadaan yang sama sejak 20 tahun yang lalu. Masih begitulah keadaan dia. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas terkenal dengan imam mujtahid mutlak, dan dia ada mazhab dia. Mazhab ni maknanya apa? Pengikut hukum hakam yang dia istimbatkan, dia keluarkan. Dan beliau adalah guru kepada, salah satu guru kepada imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza. Kita dengar Gaza, Palestin, Gaza tu. Gaza tu, di situ tempat lahirnya, di Palestin. Imam Syafi'i orang Palestin. Kita ni ikut mazhab orang Palestin. Tapi sayang tuan-tuan, Palestin sekarang ni, Gaza sekarang ni hancur lebur. Palestin Masjidil Aqsa tidak dikuasai oleh orang Islam. Kita nak masuk ke Masjidil Aqsa yang merupakan di antara salah satu kiblat utama umat Islam dahulu, tak boleh. Tak ada keizinan. Tak ada hak untuk kerajaan Palestin memberi izin, tak ada. Kita kena masuk mengikut saluran undang-undang kerajaan Jordan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berasal daripada Gaza, daripada Palestin. Kita orang Melayu ni ikut mazhab orang Palestin sebenarnya.
Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Mekah waktu dia kecil lagi dan dia yatim. Ni saya nak cerita ya. Imam Syafi'i adalah anak yatim. Bagaimana anak yatim bila diberikan tumpuan yang hebat, dia boleh jadi insan yang terhebat. Imam Syafi'i anak yatim. Mati ayahnya dalam keadaan dia masih lagi kecil. Lalu mak dia pindahkan dia daripada Gaza itu pergi ke Yaman, kemudian pergi ke Mekah, kemudian daripada Mekah itulah dia belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian dia pergi ke Madinah, dia belajar dengan Imam Malik bin Anas. Dan waktu dia belajar dengan Imam Malik bin Anas ni, Imam Syafi'i ni seorang yang miskin. Duit tak ada. Dia bila dia nak belajar, dia akan pinjam kitab Muwatta Imam Syafi'i daripada anak murid Imam Malik yang lain. Muwatta Imam Malik daripada anak murid dia. Kemudian dia akan pinjam sebentar, lepas tu dia akan baca, dia baca tu terus hafal. Terus masuk dalam otak dia. Dia tak ada kitab. Subhanallah, kita zaman sekarang ada kitab, alhamdulillah. Imam Syafi'i terus hafal. Sehingga kan waktu umurnya 17 tahun, Imam Malik melantik dia sebagai mufti. Imam Malik, guru dia, melantik Imam Syafi'i sebagai mufti yang boleh memberi fatwa. Kisah ini berlaku terkenal satu kisah. Ada seorang perempuan tanya kepada Imam Malik. Dia tanya, "Wahai Imam Malik," dia tanya depan orang ramai. "Wahai Imam Malik, suami aku kata, suami aku ni dia bukan seorang perempuan, suami dan isteri ni, suami dia datang kepada Imam Malik, kemudian dia kata, "Wahai Imam Malik, aku menceraikan isteri aku, tetapi dengan ta'liq." Ta'liq ni maknanya dia kata kalau burung betul, dia ada bela burung. Orang dulu pun bela burung juga. Kalau burung aku ni tidak berhenti daripada berkicau, maka jatuhlah talak untuk isteri aku. Maka dia tanya Imam Malik, jatuh tak talak? Imam Malik kata jatuh. Kemudian Imam Syafi'i dengar hukum tu, dia kata, tak jatuh kata dia. Imam Syafi'i. Dia kata tak jatuh sebab apa? Sebab burung, maksud dia tu bukanlah maknanya dia sentiasa berkicau. Kalau dia terlalu banyak sangat berkicau, maka dikira talak tu jatuh, iaitu talak ta'liq. Jadi berbeza pandangan. Imam Malik kata jatuh talak, Imam Syafi'i kata tak jatuh talak. Di sinilah Imam Malik mengatakan, "Wahai Syafi'i, engkau lepas ini adalah mufti." Pada umurnya 17 tahun menjadi mufti. Dan Imam Syafi'i kemudian bila belajar dengan Imam Malik, akhirnya dia merantau ke bumi Mesir dan dia dikebumikan, meninggal dunia di Mesir dan meninggal di Mesir dan dikebumikan di sana. Dan kalau siapa pergi ke Mesir, dia akan dapat ziarah maqam ataupun kubur Imam Syafi'i. Baru minggu lepas saya baca berita di Mesir. Dulu masa kita pergi sebelum ni tak dapat nak masuk dekat maqam Imam Syafi'i di Mesir sebab dia renovate. Sekarang ni alhamdulillah dah buat baru, dah boleh ziarah dah maqam Imam Syafi'i. Okey. Jadi mukhtasar ini, kitab ini adalah ringkasan daripada akidah dan juga fiqh serta muamalat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Yang dijelaskan di dalamnya tentang taharah, haji, kemudian hukum hakam yang berkaitan dengan muamalat berdasarkan mazhab imam tersebut. Thumma bayani ma'asil qalbi wal jawarihi kal lisani wa ghairihi. Muka surat 2. Kemudian penjelasan mengenai maksiat-maksiat hati dan anggota-anggota badan seperti lidah dan selainnya. Kita kena tahu juga, dalam kitab ini disebut, akan dinyatakan nanti, iaitu maksiat-maksiat hati apa dia. Maksiat tangan apa dia. Maksiat mata kita apa dia. Maksiat telinga kita, apa yang boleh kita dengar, apa yang tak boleh kita dengar. Maksiat mulut kita, maksiat kaki kita, maksiat perut kita. Semua kita kena tahu ni. Sebab apa? Supaya kita menjauhinya. Ulama kata ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita ni belajar benda ni haram, minum arak haram, berzina wal iyadzu billah haram, mencuri haram, ini maksiat, itu maksiat.
supaya bukan untuk kita buat benda tu, tetapi supaya kita menjauhi daripada benda-benda yang haram. Al-aslu li ba'd al-fuqaha al-hadramiyyin wa huwa Abdullah bin Husain bin Tahir thumma dummina ziyadatin kathiratan min nafais al-masail ma'a hadfi ma dhakarahu fi at-tasawwuf wa taghyir li ba'd al-ibarat mimma la yuaddi ila khilaf al-mawdu'. Asal kitab ini adalah karya ulama fiqh yang berasal dari Hadramaut. Hadramaut ni di Yaman, ya. Iaitu seorang ulama yang terkenal di Hadramaut bernama Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian dilengkapkan asal kitab ni oleh Abdullah bin Tahir bin Husain bin Tahir. Kemudian ditambah, dilengkapkan mana yang ditambahkan dengan tambahan yang banyak terdiri daripada himpunan-himpunan masalah yang penting dan meninggalkan beberapa perkara tersebut yang telah disebut pada perbahasan tasawuf dari kitab asal Sulamut Taufiq. Asal kitab ini adalah bernama Sulamut Taufiq. Serta sedikit perubahan terhadap beberapa ibarat. Ibarat ni maknanya yang tertulis pada kitab tu, tanpa membawa kepada perubahan pada tajuk yang utama. وقد نذكر ما رجعه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. Dan akan kami sebutkan apa yang telah ditarjihkan. Ditarjihkan maknanya pandangan yang kuat. Dia mazhab, dalam mazhab Imam Syafi'i ini, tuan-tuan, dia ada beberapa pandangan dalam beberapa hukum keadaan. Contohnya seorang ulama dia mengatakan, dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata hukum ini adalah wajib. Yang lain kata sunat. Mana yang betul? Jadi dia ambil pandangan yang tarjih, yang lebih kuat. Oleh sebahagian daripada para fuqaha mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Bulqini. Imam Al-Bulqini yang bernama Ahmad bin Raslan. Kerana untuk melemahkan beberapa pendapat yang lemah pada kitab yang asal, oleh itu hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh mempelajari kitab ini agar diterima amalannya. Kami judulkan kitab ini Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafila Bi'ilmi Din Ad-Daruri, iaitu ringkasan Abdullah Al-Harari yang memuatkan ilmu agama yang daruri. Okey, apa makna ilmu agama yang daruri? Maksud ilmu agama yang daruri adalah ilmu yang nak tak nak kita kena tahu. Mesti kita belajar. Iaitu dalam bahasa kita ilmu fardu ain. Biasanya orang ingat ilmu fardu ain ini hanya cara tayamum, cara berwuduk ataupun menunaikan umrah macam mana, menunaikan haji macam mana. Tidak. Dia merangkumi pelbagai ilmu yang menjadi asas agama, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid yang akan disebutkan di dalam kitab ini secara ringkas, ya. Jadi ini ringkasan dia dan diringkaskan oleh Syekh Abdullah Al-Harari, iaitu guru saya, yang mana beliau ini merupakan seorang tokoh yang sangat agresif. Sangat agresif dia ni. Agresif pada apa? Iaitu menentang kebatilan. Beliau berada di Lubnan. Kalau kita pergi di Lubnan, tuan-tuan, Lubnan ini kalau kita lihat negara orang Islam dia ramai. Sama peratusnya dengan di Malaysia. Di Malaysia kita penduduk kita 30 juta orang. Orang Islam dia lebih kurang 60% kita ni. 60% je kita sekarang ni, ada yang kata kurang dah. Bukan kurang sebab apa? Sebab yang lain banyak. 55% hingga 60% orang Islam di Malaysia ni. Di Lubnan 60% juga, tetapi yang sedihlah negara-negara Islam di luar sana diperintah oleh Kristian. Emil Lahud. Emil Lahud ni seorang Kristian, presiden negara Lubnan. Emil Lahud. Perdana Menteri dia yang dulu yang terkenal kena bunuh. Kena bom kereta, dia keluar daripada pejabat dia dekat Beirut tu, keluar, lepas tu kena bom, mati. Rafiq Hariri itu Muslim. Rafiq Hariri adalah seorang yang beragama Islam. Orang Islam di sana 60%, tetapi terpecah kepada dua.
Itu terpecah kepada golongan Sunni dan juga satu separuh lagi golongan Syiah. Syiah memang kuatlah. Kalau kita sampai ke airport Beirut, Lebanon tu, memang ketenteraan ini dipegang oleh golongan Syiah. Biasanya kita dengar Syiah di sana namanya Hizbullah. Nama sedap. Hizbullah, golongan Syiah. Jadi, tengok macam mana kelemahan umat Islam tu dahlah 60% sahaja, kemudian berpecah pula kepada dua. Sama juga tuan-tuan kita di Malaysia ni. 60% juga. Kalau kita berpecah, bergaduh, bertelagah, tak tegur siapa, tidak ada muafakat, tidak ada kekuatan sesama kita, macam mana kita nak jadi orang yang golongan yang kuat? Kita lihat contohnya, penduduk di dunia sekarang ni, populasi dia berapa bilion? Lebih kurang 7 bilion lebih, dekat 8 bilion. Orang agama yang paling banyak sekali penganut dia dekat dunia ni, dari segi kiraan data lah, iaitu agama, bukan agama Islam, agama Kristian. Kristian ada lebih kurang 2.8 bilion. 2.8 bilion. Dia punya penganut agama mengikut populasi penduduk. Islam hanya ada 1.9 bilion. Dan Kristian makin meningkat, makin banyak. Dakwah kita untuk orang bukan Islam masuk Islam ni kurang. Contohnya baru ni saya dengar cerita daripada seorang cikgu. Dia kata, "Ustaz, ni tak jauh ni kat Chenor. Kat Chenor tapi kawasan dalam. Ada golongan, kita tak sebut nama tempat lah. Perkampungan orang asli. 90, dia mengajar kat sekolah itu. 99% semua Kristian. 99%. Yang Islam hanya 1% je. 1% je. Lepas tu Islam ada yang berkahwin dengan orang asli yang masuk Islam, tapi perangai pula tidak seperti orang Islam. Ini menjadi benda yang menyedihkan kita. Ya. Dahlah kita ini Islam kita lemah berapa peratus sahaja, 60%. Kemudian beramal dengan Islam itu kurang. Cumanya saya tertarik dululah saya belajar dekat negara sana. Negara yang diperintah oleh Kristian. Presiden dia adalah Presiden Kristian, Emil Lahoud. Tempat saya belajar tu dulu, dia bangunan macam universiti. Universiti tu ada bangunan. Depan tu ada gereja. Gereja ni kalau kita tengok, subhanallah, setiap hari Ahad mesti ada orang datang. Tetapi tak ramai seperti mana sebelah gereja tu ada satu masjid surau kecil je. 5 waktu penuh. 5 waktu penuh. Masya Allah. Ini bererti bahawa kalau kita tak jadikan musalla, surau, masjid sebagai tempat untuk kita memperkukuhkan, memperkuatkan umat Islam, maka kita tidak akan boleh dapat lawan dengan agama-agama yang lain. Lawan ni maksudnya bertanding dengan agama-agama yang lain. Ya? Kekuatan umat Islam itu adalah pada masjid. Lihat pada masjidnya, lihat pada suraunya. Kalau kita ada anak-anak yang ada masa kosong tu, bawa dia datang ke masjid insya-Allah. Jangan kita sahaja yang datang ke masjid, bawa sekali. Ajak sekali. Dia tak pergi kali pertama pun tak apa, kali kedua insya-Allah dia datang. Ya. Jadi kekuatan umat Islam itu adalah pada masjid. Kita lihat bagaimana Nabi SAW, kat mana rumah dia tu? Masjid dia kat mana? Tu, sebelah rumah dia. Menjadikan masjid ini sebagai markas dakwah, tempat untuk menyebarkan ilmu dan juga amalan. Kita boleh beramal dekat masjid. Banyak benda-benda yang kita boleh buat di dalam masjid. Okey, tak apa. Jadi ringkasan itu, daruri maknanya ilmu fardu ain, itu maksud dia. Daruri adalah ilmu fardu ain. Kita pergi pada muka surat keempat. Berkata Tuan Kitab rahimahullah, daruriyatul i'tiqad. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. Perkara yang wajib bagi setiap mukallaf meyakininya.
Wajib ke atas setiap mukallaf memeluk agama Islam dan tetap di dalamnya untuk selama-lamanya, serta patuh dalam melaksanakan segala hukum hakam yang diwajibkan ke atasnya. Ini asal yang dipanggil sebagai ilmu daruriyatul i'tiqad, iaitu ilmu fardu ain berkaitan dengan akidah dan kepercayaan. Kita kena tahu bahawa manusia ini dia ada hukum. Kelahiran manusia ini dia ada hukum ke atasnya bila sampai kepada satu tahap. Iaitu bila sampai manusia itu ke tahap digelar sebagai mukallaf, maka dia wajib untuk memeluk agama Islam. Jadi siapa itu mukallaf? Mukallaf bererti orang yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Itu makna mukallaf. Berbeza dengan mu'allaf. Mu'allafatu qulubihim, yang baru masuk Islam, ataupun orang yang mahu berjinak-jinak dengan Islam, yang bukan Islam nak masuk Islam, itu lebih panggil mu'allaf. Ini tak, kita tak bicara tentang mu'allaf, kita bicara tentang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Dan untuk kita kategorikan orang itu sebagai mukallaf, dia ada syarat-syarat dia. Ada 3 syarat. Ya, ini kita boleh catat. Pertama sekali, untuk digelar orang itu sebagai mukallaf, pertama sekali dia adalah dikategorikan sebagai baligh. Telah baligh. Baligh ni maknanya berlaku kepada lelaki sama ada 2 perkara, dan berlaku pada perempuan sama ada 3 perkara. Baligh bagi lelaki ini kita belajar, iaitu ru'yatul mani, keluarnya air mani, itu dikira baligh. Okey, untuk menjadi syarat sebagai dia mukallaf, yang pertama mesti baligh. Nak tahu baligh itu pertama sekali, kalau lelaki ru'yatul mani, keluar air mani. Keduanya pernah keluar air mani, itu maksud dia. Mimpi basah lah orang kata, ya. Yang keduanya adalah sampai umur 15 tahun mengikut kiraan bulan Qamariyah, bulan Islam. Okey, jadi sama ada 2. Kalau dia belum baligh lagi ataupun belum berlaku kepada dia keluar air mani, maka dilihat dia dah capai umur 15 tahun tak? Kalau sudah capai umur 15 tahun, confirm dia adalah baligh. Jadi cukup syarat yang pertama untuk dikategorikan dia sebagai mukallaf. Ini mukallaf, so dia ada 3 syarat. Pertama baligh, kedua berakal, ketiga sampai kepadanya asas dakwah Islam. Okey? Jadi baligh pada lelaki tadi sama ada berlaku 2 perkara. Bagi perempuan pula, untuk kita tahu dia ini telah baligh, berlaku kepada dia sama ada antara 3 perkara. Apa dia? Pertama, ru'yatul mani, keluar air mani. Kerana orang perempuan dia ada air mani. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya. Keluar air mani ataupun keluar darah haid, datangnya haid pada perempuan, ataupun sampai kepadanya umur 15 tahun mengikut kiraan bulan Hijriah, bulan Islam. 15 tahun. Jadi sama ada berlaku antara 3 ni, maka dikira dia sebagai telah baligh. Jadi cukup syarat utama, syarat yang pertama tentang mukallaf. Kedua, berakal. Untuk dikatakan orang itu mukallaf, kedua mesti cukup syarat yang kedua pula, berakal, iaitu dia tidak gila, ada akal dia. Ya. Dan yang ketiga adalah sampai kepadanya asas dakwah Islam, iaitu aslud dakwah. Aslud dakwah maknanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dengan bahasa yang dia faham. Sebab itu tuan-tuan, saya kalau dululah masa duduk dekat Shah Alam dulu, memang saya syorkan mana-mana masjid, mana-mana surau yang di sekeliling dia ada rumah-rumah orang bukan Islam, sebelum azan kumandangkan makna syahadah. Sebut Islam adalah agama yang benar, Allah adalah Tuhan yang kita sembah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan daripada Allah. Lepas tu baru azan. Ni bukan kita tukar azan tak, baca itu sebelum azan ataupun selepas daripada azan, supaya orang bukan Islam di sekeliling ni dia sampai kepadanya yang ketiga tadi.
Apa dia? Asas dakwah Islam. Aslu dakwah tu sampai. Kita kat kawasan kita ni tak payahlah semua dah Islam, kan? Yang ada tempat-tempat, contohnya lah dekat bandar-bandar lah yang ada orang bukan Islam, sampaikan kepadanya aslu dakwah. Sebab tu kalau kita ada kenalan orang bukan Islam, jangan malu-malu nak sampaikan kepada dia asas dakwah Islam. Cakap, Chong, kata dia, saya ni beriman tidak ada Tuhan melainkan Allah. Marilah beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, lepas tu dia nak mengucap ke, dia tak nak masuk Islam ke, itu dia punya pasal. Tapi asal dakwah tu mesti disampaikan. Sebab Nabi SAW, kenapa masa di Mekah, dia, baginda alaihi salatu wasallam, pergi dekat pasar-pasar, Rasulullah bersuara begini, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucaplah tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kamu akan selamat. Maka akan kamu berjaya di dunia dan di hari akhirat. Kenapa Nabi sampaikan aslu dakwah begitu? Kerana kita nak cukupkan orang-orang yang belum Islam lagi ni, supaya dia cukup kategori dia, syarat dia sebagai mukallaf. Kadang-kadang tak sampai. Contohnya azan sebut, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang bukan Islam ni, yang ada sekeliling kita, yang di bandar-bandar, bukan di sini lah, dia orang tak faham. Begitu juga di televisyen. Bila azan berkumandang, apa dia orang akan buat? Tukar channel. Kan? Tukar channel. So dakwah tu tak sampai. Bila radio-radio kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Jadi macam mana caranya? Caranya tuan-tuan, saya tengok cara yang dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita pergi ke Mesir, dia ada istana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum azan, dia akan arahkan semua masjid-masjid di bawah pemerintahan dia untuk kumandangkan kalimat-kalimat tauhid yang difahami mengikut bahasa-bahasa negeri masing-masing. Bukan kita tukar azan macam beberapa presiden, contohnya Kemal Atatürk di Turki dulu, tukar lafaz azan kepada bahasa Turki. Tidak. Sebut sebelum tu, supaya apa? Mikrofon ni sampai kepada orang bukan Islam tentang asal dakwah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita tak buat. Di Malaysia tak buat benda ni. Bahkan saya dengar Datuk Mufti Pahang kata, ada beberapa negeri, bukan di Pahang lah, melarang suara pembesar ni daripada didengari di luar sana. Alhamdulillah di Pahang dibenarkan kata beliau. Tidak ada masalah dalam kuliah ke, ataupun kita dalam solat ke, imam jadi imam, suara itu dikumandangkan di keluar, tidak ada masalah. Nak pula kalau kita di kawasan macam kampung ataupun orang tak berapa ramai, biar kumandangkan benda ni, biar dengar pada orang ramai. Okey. Jadi mukallaf disebut wajib ke atas setiap mukallaf, iaitu mereka yang cukup 3 syarat ni. Kalau tak cukup 3 syarat, maka tidak wajib dia berada dalam agama Islam. Maknanya dia tidak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Contohnya macam mana? Orang yang belum baligh, budak yang belum baligh. Orang yang belum baligh, budak yang belum baligh, kemudian dia meninggal dunia. Sampai ajal dia meninggal dunia. Okey, dia ni macam mana keadaan dia? Dia bukan mukallaf. Habis kalau bukan mukallaf, apa dia akan masuk syurga, masuk neraka? Masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Begitu juga orang yang gila daripada awal. Memang daripada kecil lagi dia gila, sampai besar dia gila, memang hilang akal. Dan jaranglah orang gila ni. Tak ramai orang yang gila daripada kecil sampai besar. Biasanya gila ni masa tension macam tu je, tertekan apa-apa, adalah putus wire tu. Kalau orang tu memang daripada kecil dia hilang akal sampai dia besar, kemudian dia mati, ahli syurga dia. Dia bukan mukallaf. Dan yang ketiga tadi, sampai kepadanya asal dakwah. Kalau tak sampai kepadanya asal dakwah, dia bukan mukallaf. Ini banyak. Kita tengok zaman dulu, tak sampai orang-orang yang di hujung-hujung dunia tu, di perkampungan tu, tak sampai kepada dia perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia bukan mukallaf.
Contohlah, kita nak bagi contoh dekat. Contoh, ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah dilahirkan. Kedua-duanya tidak sampai kepadanya aslu dakwah. Mana sampai bahawa Muhammad itu risalah Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mana sampai, sebab Muhammad belum dilahirkan lagi. Maka mereka ini, kedua-duanya ibu bapa Nabi ini disebut di dalam kitab-kitab para ulama seperti Imam Suyuti, mereka ini ahlul fatrah. Golongan yang berada dalam fatrah yang risalah tak ada waktu tu. Belum ada lagi. Dan mereka ni ahlul fatrah ni tidak akan diazab dan dimasukkan ke dalam syurga. Berdalilkan firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kita tidak akan azab mana-mana orang kecuali sampai kepadanya risalah. Risalah maknanya asal dakwah tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi bila mana orang itu sudah cukup 3 syarat tu tadi, digelar mukallaf, baligh, berakal, sampai kepadanya aslu dakwah, mereka inilah wajib memeluk agama Islam. Wajib dia memeluk agama Islam. Kalau tak memeluk agama Islam, tak masuk Islam, macam mana Ustaz? Maka mereka ini akan dikira mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya, tak keluar dah. Neraka ni tuan-tuan, bila orang itu ahli neraka yang kafir, bila dia masuk neraka, dia akan kekal selama-lamanya, tidak akan keluar sama sekali. Dan diazab selama-lamanya ila ma la nihayah. Tidak ada penakhirannya. Rugi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana mati seseorang itu, dia ada 2 keadaan yang asas. Pertama, husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan Islam, mukmin. Kedua, su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah ni, mati dalam keadaan bukan Islam. Bukan maknanya mati dalam keadaan husnul khatimah ni, mati dalam keadaan senyum. Tak semestinya. Saya pernah tengok mayat orang agama Kristian. Senyum. Orang yang tak belajar hukum hakam fiqah, dia tak belajar akidah, dia kata, "Wih, ustaz ni mati senyum tapi dia Kristian, masuk syurga, husnul khatimah ke?" Tak. Husnul khatimah tidak lihat pada wajah. Tidak lihat semata-mata pada wajah. Begitu juga su'ul khatimah. Jangan kita tengok mayat tu, contohnya mayat tu masam. Ni su'ul khatimah ni. Kita tengok mayat tu tak senyum, su'ul khatimah ni. Ataupun mayat tu wajah dia berubah gelap. Su'ul khatimah lah. Tak semestinya. Su'ul khatimah maknanya mati dalam keadaan dia beragama bukan Islam. Dan husnul khatimah maknanya dia mati dalam keadaan Islam. Itu dia. Apa wajah dia, apa keadaan dia, bau dia ke apa benda, itu secara zahir sahaja. Tetapi ada juga berlaku tanda-tanda yang berkaitan dengan wajah ni, mayat ketika meninggal dunia. Ada seorang ulama yang besar dalam ilmu tafsir, namanya Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ni, satu hari ni terkenal lah. Sufyanus Tsauri memang terkenal. Tuan-tuan kalau belajar mesti akan dengar ulama tafsir namanya Imam Sufyanus Tsauri. Imam Sufyanus Tsauri satu hari dia jalan dekat satu pasar yang berhampiran dengan masjid. Dia dengar seorang lelaki ni berjalan perlahan. Lelaki ni berjalan perlahan. Lelaki ni setiap langkah dia akan selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru dia langkah. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dia langkah. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dia langkah. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dia langkah. Imam Sufyanus Tsauri dengar lelaki ni yang berjalan perlahan, setiap langkah dia selawat atas Nabi. Jadi pelik benda ni. Jarang orang selawat atas Nabi macam tu. Kan? Lalu dia tanya, dia kata, "Wahai si fulan, wahai tuan, aku lihat engkau tinggalkan takbir dan tasbih. Engkau tak sebut Allahu Akbar. Engkau tak sebut Subhanallah. Kan?
Tapi engkau, setiap langkah engkau sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baru langkah. Apa cerita? Maka lelaki ini tanya pada Sufyan Tsauri. Dia tak kenal Sufyan Tsauri ni siapa. Ha? Pada awalnya, maka dia kata, engkau ni siapa? Jadi Imam Sufyan Tsauri ni ulama yang terkenal, yang besar pada zaman tu, zaman salafus soleh. Dia kata, ana Sufyan Tsauri. Maka bila dia tahu itu Imam Sufyan Tsauri, dia kata, kalaulah bukan engkau yang tanya, orang lain tanya, aku tak cerita. Tapi oleh kerana engkau yang tanya, aku cerita. Macam ni tuan. Macam ni Syekh kata dia. Dulu aku pergi haji. Dia pergi haji. Saya pergi haji bawa ayah saya. Masa berada di Mekah, tiba-tiba duduk dekat tempat menginap dekat Mekah tu, tiba-tiba ayah dia meninggal dunia. Ayah dia meninggal dunia. Lepas ayah dia meninggal dunia tu, maka dia letakkan mayat ayah dia di hadapan, di bilik yang dia duduk tu. Tiba-tiba ayah dia ni, wajah ayah dia tu, yang mayat tu, berubah daripada seorang yang berkulit putih, warna kulit dia jadi gelap. Warna kulit dia jadi gelap. Maka dia pun tutup wajah ayah dia. Sebab orang datang, ada berita kematian kan, orang tengok lah. Maka dia tutup, dia malu lah. Takut orang kata, orang ni lah. Kita orang awam, bila tengok, oh wajah hitam, oh ahli neraka ni, su'ul khatimah ni. Kan, orang. Jadi dia tak nak jadi fitnah. Padahal ayah dia okey je, baik je. Maka dia tutup wajah ayah dia. Sedang dia tutup wajah ayah tu, dia fikir, kenapa wajah ayah dia sebelum dia meninggal dunia, okey putih. Tapi lepas dia meninggal dunia, waktu nak buat haji ni, jadi gelap. Wajah ayah dia tu. Sedang dia fikir-fikir macam tu, dia tertidur. Laki ni. Anak dia tu tertidur. Dalam tidur tu, dia bermimpi. Mimpi tu, datang satu kumpulan, yang mana di tengah tu ada seorang lelaki. Yang sangat handsome wajah dia. Sangat cantik wajahnya dan sangat wangi baunya. Dalam mimpi dia boleh bau, wangi. Ya Allah, wanginya, dia kata. Kemudian lelaki itu kata, macam ni, kamu perbanyakkan selawat ke atas aku. Perbanyakkan selawat ke atas. Maka dia pun sebut dah, engkau Muhammad? Dia kata, ya, aku Muhammad Rasulullah sahibul Quran. Manakala ayah kamu bukakan dia punya kain tutup tu, lalu lelaki ni, Rasulullah ni, lelaki dalam mimpi tu adalah Rasulullah, sapu pada wajah ayah dia dalam mimpi tu. Maknanya dalam mimpi dia tu, dia bermimpi ayah dia dan juga Rasulullah. Rasulullah buka kain yang tutup wajah ayah dia, kemudian sapu wajah ayah dia tu, dan terus wajah tu tadi jadi putih. Terus jadi putih. Dan Rasulullah beritahu dia dalam mimpi, ayah kamu ini boleh berubah wajah dia daripada hitam menjadi putih kerana dia sentiasa berselawat ke atas aku. Dan dia bangun, dia terjaga dalam mimpi tadi. Dia terjaga dalam mimpi, dia tengok wajah ayah dia buka balik. Wajah ayah dia menjadi wajahnya putih. Jadi tuan-tuan, tak semestinya kita tengok orang tu wajah hitam, maka dia dikira sebagai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita tengok dia mati Islam, Islam cukuplah. Mana tahu dia bangsa yang kulit hitam, daripada Nigeria ke, kan? Nigeria negara Islam. Negara-negara Afrika banyak negara Islam. Ni pengarang kitab pun daripada negara Habasyah, Ethiopia, hitam juga kulit. Tak semestinya bila kulit hitam, mati dalam keadaan kulit hitam itu dikira sebagai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tengok dia mati tu macam mana, dalam keadaan Islam ataupun tidak Islam. Jadi mukallaf inilah yang wajib dia memeluk agama Islam, bukan sahaja memeluk agama Islam, tetapi mesti thubut, berada di dalam agama Islam selama-lamanya. Selama-lamanya. Serta patuh dalam melaksanakan segala hukum hakam yang diwajibkan ke atas dia. Okey.
Jadi bila kita ini telah dikategorikan sebagai orang Islam, kena kekal dalam Islam. Bukan masuk Islam, keluar, pilih agama lain. Bahkan kalau orang itu dia kata, Ustaz, boleh tak tahun depan saya ubah agama? Saya nak try masuk agama Kristian. Saya nak try masuk agama Yahudi. Nak rasa-rasa, boleh tak? Orang macam ni, dia waktu sekarang dia telah murtad. Waktu dia niat untuk buat benda tu, telah menjadi murtad. Saya ada jumpa orang, dia kata, Ustaz, boleh tak saya ikut ajaran Syiah? Untuk saya cari pengalaman, tak boleh. Ajaran sesat. Boleh tak saya mengikut ajaran Ayah Pen contohnya? Tak boleh. Dia telah menjadi sesat ketika mana waktu itu, waktu dia niat itu. Sebab dikira niat itu membatalkan syahadah dia, ataupun kalau dia nak ikut ajaran sesat, membatalkan dia dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah, menjadi ajaran yang sesat walaupun dia belum ikut lagi. Ya? Jadi kena kekal. Kita berada dalam Islam, kena kekal dalam Islam ini, jangan ubah. Dan melaksanakan segala yang Allah Ta'ala perintahkan, daripada salat 5 waktu, menunaikan haji, menunaikan umrah, menunaikan membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Itu asas-asas daripada rukun Islam yang kita tahu. Okey, kita sambung sekali lagi. فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ مُطْلَقًا وَالنُّطْقُ بِهِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا فَفِي الصَّلَاةِ الشَّهَادَتَانِ. Maka dua kalimah syahadah merupakan di antara perkara yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan wajib mengucapkannya serta-merta sekiranya seseorang itu adalah orang kafir. Manakala sekiranya dia seorang yang memang beragama Islam, maka wajib mengucap dua kalimah syahadah di dalam setiap solatnya. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, kita waktu tahiyat tu kita ada mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu rukun. Manakala orang yang belum Islam, dia mesti mengucapnya untuk memeluk agama Islam. Di sisi mazhab lain, mazhab Malik contohnya, mazhab Imam Malik bin Anas, seseorang yang telah Islam, dia mesti sekali mengucap dua kalimah syahadah dengan erti dia kekal dalam Islam. Itu mazhab dia. Kita hanya wajib mengucap dua kalimah syahadah ni ketika dalam salat saja. Dari segi hukum wajib tu, mengucap dua kalimah syahadah. Dan dua kalimah syahadah ini sudah pastilah menjadi asas, batu asas dalam pegangan kita tentang agama Islam, dalam kita beragama Islam. Dan kita kena tahu bahawa para nabi, para rasul yang terdahulu, semua sekali adalah mengucap dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semua. Bahkan agama para anbiya, agama Nabi Adam adalah agamanya Islam, mentauhidkan Allah. Agama Nabi Syith, iaitu Nabi yang kedua, anak yang terakhir Nabi Adam, iaitu Nabi Syith, Shin Yatha, adalah beragama Islam. Agama Nabi yang selepas daripada itu, agama Nabi Idris adalah Islam. Agama Nabi Nuh adalah Islam. Agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Ada orang kata agama Nabi Ibrahim ni mula-mula dia sembah matahari, kemudian dia sembah bintang, kemudian dia sembah bulan, kemudian baru dia sembah Allah. Ini tak betul. Tertera dalam beberapa kitab menceritakan bahawa Nabi Ibrahim mencari-cari siapa Tuhan dia. Ini tidak benar sama sekali. Sebab dalam Quran sebut, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang tidak pernah syirik sekutu pada Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah menganggap bulan itu adalah Tuhan dia. Matahari itu adalah Tuhan dia. Bintang itu adalah Tuhan dia. Tak pernah pun begitu. Bahkan Nabi Ibrahim adalah apa? Hanifan muslima. Seorang yang beragama Islam. Jadi banyak saya baca artikel-artikel yang menulis
Terutama etika orang yang nak mengajak kepada Islam lah. Betul lah, baguslah dia nak ajak orang pada Islam tu. Cuma cara dia cerita tu agak salah tentang Nabi Ibrahim. Dia anggap Nabi Ibrahim ni mencari-cari mana Tuhan. Mencari-cari mana kebenaran. Tidak benar. Nabi Ibrahim daripada kecil lagi, Allah Ta'ala telah mengilhamkan dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah syirik. Tidak ada Nabi yang syirik, tidak ada Nabi yang kufur. Bahkan, tidak ada Nabi yang melakukan dosa besar sebelum kenabian dan sesudah kenabian. Tidak ada. Manakala Nabi Adam yang makan buah di dalam syurga yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah dikira sebagai maksiat yang sangat kecil yang tidak ada jelek dan buruknya. Sebab satu buah saja dia makan. Dan itu adalah maksiat. Sebab dalam Quran sebut wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan telah melakukan maksiat oleh Adam itu terhadap Tuhannya dan dia telah lalai dalam keadaan tersebut. Ini memberi erti bahawa para anbiya sebelum kenabian mungkin ada, dari segi akal kita boleh mengatakan keharusan akal, mereka ini mungkin melakukan sesuatu yang kurang tepat. Tetapi pada Nabi Muhammad SAW tidak pernah berlaku pada Nabi maksiat. Rasulullah tidak pernah buat maksiat. Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah buat maksiat. Tetapi ulama bahas, adakah para nabi ini harus berlaku, mungkin dia melakukan maksiat yang kecil sangat, yang tidak ada buruk dan jeleknya, mungkin berlaku. Maka ada pandangan ulama mazhab Asy'ari, contohnya Imam Abu Hasan Asy'ari, Al-Asy'ariyah, mengatakan kemungkinan dari segi akal harus ada sebahagian para nabi yang melakukan kesalahan yang sangat kecil, yang tak ada buruk dan jeleknya. Seperti berlaku pada Nabi Adam, dan Allah Ta'ala mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghawa. Okey. Jadi semua agama para nabi adalah agamanya agama Islam. Dan semuanya membawa kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa, ada orang ingat Nabi Musa ni agama dia Yahudi. Tak. Nabi Musa adalah agama Islam. Nabi Isa, ada orang ingat Nabi Isa ni agama Kristian. Tak, Nabi Isa adalah beragama Islam. Ini kita kena tahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi ni saudara daripada satu bapa. Dinuhum wahid, kata Nabi SAW dalam hadis. Agama mereka adalah satu, iaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeza-beza. Apa maksud dia? Iaitu syariat berbeza-beza. Contohnya syariat Nabi Musa, solat hanya ada 2 kali je. Syariat Nabi yang terdahulu ada solat sekali je. Sampai kita difardukan pada awalnya 50, akhirnya menjadi 5. Jadi asas yang disebut di dalam ilmu i'tiqad, kita mesti mengucap dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, kita ambil yang last kali terjemah, lepas tu kita syarah sikit. Tu kita tamatkan insya-Allah. Tengok kat bawah tu Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimah syahadah tersebut adalah aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey. Jadi itu sedikit yang boleh kita ambil ringkasan daripada kitab Mukhtasar ini. Dan saya nak tambah sikit tuan-tuan, iaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tengok Rasulullah disaksikan dia sebagai Rasulullah, Muhammad itu disaksikan dia sebagai Rasulullah bukan sahaja manusia dan jin, tetapi semua yang di langit, iaitu di antaranya malaikat, kemudian semua yang di bumi menyaksikan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini dalam hadis sebut. Tidak ada
yang di langit kecuali menyaksikan Muhammad itu adalah Rasulullah. Tiada di bumi ini kecuali semuanya menyaksikan Muhammad itu Rasulullah, kecuali usatul jinni wal insi. Kecuali golongan jin, syaitan dan juga manusia. Sebahagian manusia yang melakukan maksiat, maknanya yang kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat banyak kisah-kisah menarik tentang penyaksian Muhammad ini sebagai Rasulullah. Ada satu cerita lah, ya, yang mana Dob ni biawak pasir. Dob ni Dob ni boleh makan. Kalau kita tengok bentuk dia memang macam biawak lah. Dan dia ada khasiat-khasiatnya. Di Mesir memang banyak lah. Satu hari seorang Badawi, dia dukung Dob. Kemudian Rasulullah tanya pada orang Badawi itu, engkau tak nak mengaku ke aku ni Rasulullah? Dia kata, wahai Muhammad, kalau Dob ini bersaksi engkau adalah Rasulullah, maka aku akan masuk Islam. Maka Nabi kata, wahai Dob, saksilah. Dob, binatang Dob ni mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dob. Maka masuk Islam. Ini berarti bahawa binatang pun menyaksikan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisah kita lihat, kisah ini telah diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau ada satu kitab berjudul Durarul Kamilah fi Ayani Mi'ati Thaminah. Dia cerita, dulu pada satu zaman waktu agama Kristian menyebar secara drastik, secara kuat. Apabila Raja Hulako, isteri dia masuk Kristian, maka dakwah Kristian ini disebarkan sampai kepada kaum Maghul. Kaum Maghul, Mongolia. Maghul ni, tentera-tentera Mongolia ni, orang tentera yang kuat. Kaum Maghul ni orang yang kuat. Lalu masuklah salah seorang pemimpin Maghul ke dalam agama Kristian. Bila dia masuk Kristian, paderi Kristian ni, paderi Kristian, buat majlis besar-besaran. Panggil semua orang-orang Maghul untuk meraihkan, menyaksikan ketua mereka masuk Kristian. Dan semua paderi-paderi datang. Okey, dalam majlis tu, paderi ni, ketua-ketua paderi ni, sebab minta maaf saya cakap, golongan yang paling membenci Rasulullah, yang paling dia hina Nabi, yang kerap saya dengar sendiri adalah paderi-paderi Kristian. Jadi Kristian memang dihina Rasulullah. Kita berbeza. Kita tak hina Nabi Isa. Kita menganggap Nabi Isa sebagai seorang Rasul dan Nabi. Kan? Itu beza kita dengan orang Kristian. Orang Kristian menghina Nabi kita, Nabi Muhammad. Memang dia hina kau-kaunya. Kaki perempuan lah, kuat seks, wali'azubillah, itu penghinaan yang besar kepada Nabi Muhammad. Ya? Yang mana berlaku baru-baru ni, ya? Di peristiwa Presiden Perancis, Macron, ya? Yang dia paparkan semula kartun tersebut, kartun yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian memang hina Nabi Muhammad ni teruk-teruk. Saya pernah dengar orang Kristian pada menghina Rasulullah, ya Allah, menangis saya. Tapi kita ni orang Islam, alhamdulillah, kita tak hina Nabi Isa. Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Nabi dan Rasul, bahkan mereka anggap sebagai anak Tuhan, bahkan anggap sebagai Tuhan. Kita tak pernah hina pun Nabi Isa. Bahkan kita anggap Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasulullah wa Nabiyullah, Nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul. Jadi pada hari ini dalam majlis tu yang dihadiri 40,000 orang Maghul. Belum masuk Kristian lagi. Seorang baru masuk Kristian, pemimpinnya. Jadi buat majlis. Kemudian dalam majlis itu paderi tersebut hina Muhammad. Dia hina kakak Muhammad ni. Muhammad adalah seorang kaki perempuan, waliyadzubillah, perkataan-perkataan yang jelek kepada Nabi Muhammad.
Sedang dia menghina Nabi Muhammad, didengari dalam majlis tu 40,000 orang makhluk, ada seekor anjing. Seekor anjing ni saya nak cerita binatang. Anjing tu, anjing. Anjing tu tiba-tiba, kalau anjing menyalak lah kan. Ya. Tiba-tiba anjing menyalak. Kuat. Anjing tu menyalak. Sampai bila dia sedang bercakap hina Rasulullah, anjing tu menyalak, orang 40,000 satu stadium. Tengok dia. Apa kau cakap ni? Anjing pun marah. Hina orang. Hina Muhammad. Dia orang ni belum Islam lagi. 40,000 ni belum adalah orang yang nak ditarik masuk Kristian. Dia panggil tansir. Nak dikristiankan. Jadi dia hina Nabi Muhammad. Hina Muhammad begini, begitu. Last sekali anjing tu gigit baju Badri ni tadi. Dia gigit. Pengawal pun tarik. Kemudian orang ramai kata, kamu ni, anjing ni marah dekat kamu ni sebab kamu ni tunjuk perangai huduh, wahai Padri. Apa dia? Iaitu hina Muhammad, iaitu Rasul orang Islam. Kau tunjuk perangai huduh, cakaplah elok-elok. Nak tunjuk pasal agama Kristian, cakaplah elok-elok. Ini hina Rasul umat Islam. Buat apa? Dia kata tak, anjing tu bukan gigit ke baju aku ni sebab aku hina Muhammad. Tidak, dia kata. Padri ni kata. Tapi sebab aku angkat tangan, aku tengah cakap tu, aku angkat tangan sebab tu dia marah. Lepas tu dia terus lagi menghina Rasulullah, menghina Muhammad begini, begitu, agama Islam begini. Muhammad seorang yang teruk, Muhammad seorang yang kotor, yang jijik. Anjing ni, sekali lagi, terus terkam, gigit kat tengkuk dia ni. Tengkuk Padri ni. Ini kisah ni diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab sejarah Durarul Kamilah. Pada juzuk yang ketiga, muka surat 220 ataupun 202. Dia gigit tengkuk Padri ni tadi dan dia tak lepas sampai Padri tu mati kat situ. Padri yang hina Nabi Muhammad tadi mati kat situ. Subhanallah. Apa berlaku? Peristiwa ini disaksikan oleh 40,000. Semua sekali ambil keputusan tak nak masuk Kristian. Kami 40,000 waktu itu 40,000 orang masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni seekor anjing. Anjing pun marah bila mana seorang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesannya 40,000 orang masuk Islam. Sebab binatang. Ini kisah ni memang kisah yang terkenal. Keluar kisah ni, cerita ni diceritakan balik bagaimana peristiwa menghina Rasulullah yang dilakukan oleh beberapa pihak baru-baru ini. Jadi ringkasannya tuan-tuan, insya-Allah dalam ilmu akidah yang kita nak belajar ni, kemudian ilmu fiqh, ilmu muamalat, kita ikhlaskan hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tahu bahawa ilmu ini kena istiqamah. Tuan-tuan kena istiqamah. Ingat ya, setiap hari Selasa kita di sini, kalau siapa tak ada kitab beritahu, saya akan bawa lagi. Supaya bila kita istiqamah, walaupun ilmu itu asas je, benda ni saya pernah dengar ustaz, dah tahu dah. Tak apa tuan-tuan, sekejap je. Kalau orang kata dah tahu pun, kita duduk di dalam majlis yang mana malaikat melindungi kita. Majlis ilmu. Saya selalu sebut benda ni untuk mengangkat bala. Allah dalam hadis kursi menyatakan, kalau untuk angkat wabak ke, coronavirus ke, apa-apa corona COVID-19 ke, untuk angkat bala, perbanyakkan majlis zikir dan majlis ilmu. Sebab apa? Dengan majlis zikir dan majlis ilmu ini, malaikat akan datang, kemudian bila kita dah bersurai, malaikat akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak menyerupai mana-mana makhluknya, bukan di satu tempat, bukan di atas arasy, bukan di mana-mana. Kemudian Allah Ta'ala akan bertanya, Dimak, kamu pergi mana? Malaikat pergi mana? Malaikat jawab, kami pergi majlis ilmu. Apa yang mereka minta dalam majlis ilmu tu? Apa hati-hati mereka ni minta dalam majlis ilmu? Beritahu kepada mereka, ni hadis kursi. Apa yang mereka mohon untuk diangkatkan bala, aku akan angkat. Apa hajat mereka, aku akan tunaikan. Siapa? Orang yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Bukan kita kata tak payah ambil vaksin COVID-19. Bukan kita kata tak payah jaga jarak. Bukan kita kata tak perlu pakai pelitup muka bila berada di khalayak ramai. Bukan.
hanya menghadiri majlis zikir ataupun majlis ilmu saja, tak. Tetapi kita jadikan majlis zikir, majlis ilmu ini sebagai asbab supaya Allah Ta'ala angkat bala dan juga ujian yang ditimpakan kepada umat Islam, serta Allah Ta'ala menurunkan rahmat daripadanya khusus untuk kita yang hadir majlis ilmu ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita istiqamah setiap hari Selasa, tak panjang, dan pastikan insya-Allah kita akan ada kitab ni kerana kita akan baca satu persatu secara ringkas dan mudah saja, ya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kita tutup dengan tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murah dan permudahkanlah urusan rezeki kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu buat kami, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan mereka yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ahli keluarga kami di kalangan mereka yang menunaikan ibadah salat, ya Allah. Jadikanlah mereka terbuka hati untuk menghadiri majlis-majlis ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.